Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan lihat kepada bab yang seterusnya di dalam matematik tingkatan 2 iaitu bab 9 berkaitan dengan laju dan pecutan. Fokus pada kali ini adalah berkaitan dengan topik 9.1 iaitu laju. Okey, apa yang anda akan belajar dalam topik kali ini ada 4 perkara. Pertama, konsep laju itu sendiri. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan laju seragam. Okay, yang ketiga adalah berkaitan dengan purata laju. Okay, dan yang keempat adalah berkaitan dengan soalan-soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan dengan topik laju. Okay, jadi kita mula kepada konsep laju. Okay, laju adalah sebagai suatu kadar. Okay, laju boleh diperoleh dengan menggunakan rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, tiada unit yang khas bagi jarak dan masa bergantung kepada soalan. Okay, kalau lihat pada ruangan tip, jika saya berjalan 10 km dalam tempoh 1 jam, maka laju saya ialah 10 km per jam. Okay, itu maksudnya lah. Okay, jika sesuatu zarah bergerak 1 meter dalam tempoh 1 saat, maka laju zarah tersebut ialah 1 meter per saat. Okay, kerana apa meter per saat? Kerana jarak per masa. Okay, dan pada ruangan tip yang seterusnya, meter per minit disebut sebagai meter per minit. Okay, ataupun boleh ditulis dalam simbol yang lain. Seperti contoh, sekiranya 10 km per jam, saya juga boleh tulis sebagai 10 km J kuasa 1 lah. Okay, ini simbol saja, maksudnya adalah 10 km per jam. Sama juga 1 meter per saat juga boleh ditulis seperti 1 ms kuasa negatif 1. Okay, tapi itu hanyalah sekadar simbol sahaja. Okay, pelajar boleh tulis dalam bentuk per jam ataupun dalam bentuk indeks. Itu kita panggil sebagai indeks. Pada ruangan tip yang seterusnya, okay, diberi tadi bahawa formula bagi laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. Okay, jadi J adalah mewakili jarak, L mewakili laju, M mewakili masa. Apa tujuannya adalah sekiranya kita ingin mencari L, apa yang kita buat adalah jarak per masa. Okay, sama juga sekiranya ingin mencari J, apa yang kita buat adalah laju darab masa. Okay, dan sekiranya jika ingin mencari M, apa yang kita akan buat adalah jarak bahagi laju. Okay, so ini adalah kesimpulan yang boleh diperoleh daripada segitiga tersebut. Okay, sebagai contoh, kalau lihat daripada contoh 1 dan juga contoh 2. Okay, pada contoh 1, Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. So di sini pelajar kena perhatikan apakah unit yang mewakili jarak, so 100 meter, dan apakah unit yang mewakili masa, iaitu 5 minit. Okay, maka laju perlulah ditulis dalam meter per minit. Okay, begitu juga dengan contoh 2. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat, manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. So jarak adalah 100 meter. Okay, masa adalah dalam saat, maka kelajuan adalah dalam meter per saat. Okay, begitu juga dengan laju untuk larian Badrul Hisham. So dekat sini kita boleh nampak siapa yang lagi laju. Okay, yang lagi laju adalah Khairul Hafiz. Bukan saja kerana masa dia lagi singkat. Okay, tapi kalau tanya siapa lagi laju, Khairul Hafiz, kerana kelajuan dia melebihi kelajuan Badrul Hisham. Baik, so itu adalah berkaitan dengan contoh 2. Seterusnya kita akan lihat kepada laju seragam dan juga laju tak seragam, di mana pelajar akan memerihalkan perbezaan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Okey, kalau lihat pada
rajah yang berkaitan dengan guli. Okay, dimulakan dengan guli A dan juga guli B. Okay, anda dikendaki untuk bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. So daripada rajah kita boleh lihat di mana untuk guli A jarak yang sama. Okay, manakala pada guli B kita boleh lihat ada sedikit perbezaan jarak. Okay, pada saat yang kedua. Okay, dan juga pada saat yang keempat ni. Right, dan guli tersebut boleh diwakilkan dalam bentuk graf, iaitu graf jarak melawan masa. Okay, untuk guli A, sekiranya kita lukis dalam graf, kita akan dapati bahawa satu garis lurus boleh dibentuk dengan menyambungkan ke semua 4 titik tersebut. Okay, dan kita akan dapat satu garis lurus. Okay, manakala kalau lihat pada graf jarak bagi guli B, okay, apa yang kita dapati adalah apabila kesemua jarak dan masa itu diplotkan, okay, kita dapati kita tidak dapat satu garis lurus yang sama, di mana terdapat perbezaan daripada saat pertama, saat kedua, saat ketiga dan juga saat yang keempat. Dan di situ kesimpulan yang boleh kita buat adalah untuk guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Jadi lajunya adalah laju yang seragam. Manakala untuk B dikira sebagai laju yang tak seragam kerana terdapat perubahan jarak dan juga masa. Okay, masa tak berubah lah. Terdapat perubahan jarak mengikut masa. Okay, oleh itu, berdasarkan kesimpulan, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. So, yang berbeza adalah perkataan jarak sahaja. Masa dia tetap sama. Contoh 3. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Okay. So, apa yang kita boleh buat adalah pertama kita hitung kelajuan pada 2 jam yang pertama dengan menggunakan formula jarak bahagi masa. Okay. Dan kita hitungkan kelajuan pada 4 jam berikutnya, iaitu 190 jarak bahagi masa. Okay, yang ditunjukkan pada muka surat sebelah ini. Maka apa yang kita dapat adalah kelajuan trailer tersebut tidak seragam. Okay, kalau kelajuan itu adalah seragam, kalau laju itu adalah seragam, maka kedua-dua kelajuan mestilah sama. Okay, sekarang kelajuan tersebut tidak sama. Okay, dan tadi telah saya nyatakan pada ruangan tip, kilometer per jam juga boleh ditulis sebagai pecahan kilometer per jam, ataupun yang ini tadi telah saya terangkan, kilometer J kuasa negatif 1, iaitu dalam bentuk indeks. Okay, so ada 3 pilihan lah. 1, 2, 3. Okay, contoh 4. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Jadi sekali lagi, untuk mencari laju yang seragam ataupun tidak, okay, pelajar dikendaki untuk menghitung dulu laju bagi setiap bahagian. Okay, untuk daripada P pergi ke Q, kelajuannya dikira sebanyak 20 meter per saat. Okay, begitu juga daripada Q pergi ke R pun sama 20 meter per saat. Dan daripada R pergi ke S, okay, dihitung dengan menggunakan rumus laju jarak bahagi masa, masih lagi dapat kelajuan yang sama, iaitu 20 meter per saat. Sekiranya kesemua laju tersebut adalah sama, okay, kita boleh buat kesimpulan bahawa kelajuan bola golf itu adalah seragam. Okay, mudah sahaja. Seterusnya kita akan lihat kepada laju purata. Okay, rumus laju purata adalah sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, perbezaannya sedikit saja. Kalau tadi laju sahaja adalah sama dengan jarak bahagi masa. Tetapi kali ini laju purata
kita akan hitung jumlah jarak dan juga jumlah masa. Okey, perhatikan contoh 5. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanannya, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12 suku tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. So dekat sini kita dapat lihat dia ada berehat untuk makan. Okey, dan adakah di sini lihat pada penyelesaian, adakah waktu rehat untuk makan itu dikira ataupun tidak? Okey, pertama kita hitung dulu jumlah jarak. Jumlah jarak memang tidak berubah. Okey, jumlah jarak adalah 10 km ditambahkan dengan 25 km. Okey, tetap dapat 35 km. Okey, jumlah masa, kalau kamu perasan, cara kerja dia adalah daripada 12 suku tolak 9 pagi. Okey, iaitu 3 jam 15 minit. So, adakah ini membawa maksud waktu rehat itu dikira ataupun tidak? Waktu rehat dikira sekali. Tak adanya kita kata, okey, dia 9 pagi sampai dekat restoran pukul 9 suku. Lepas tu dia rehat kejap, katalah pukul 10 suku dia sambung balik. So kita tolak sejam. Tidak So waktu rehat itu juga dikira. So laju purata adalah sama dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Okey, masa tersebut telah ditukarkan kepada unit jam. Okey. Sebab mula-mula kita dapat 3 jam 15 minit. Okey, dan saya percaya pada sekolah rendah kamu dah belajar menukar unit daripada jam dan minit kepada jam sahaja. Okey, kalau tak jelas boleh rujuk pada bubble ini. Okey, tukarkan kepada unit jam. Kenapa? Sebab dalam soalan dia hanya nak dalam kilometer per jam sahaja. Dia bukannya dalam nak ada jam dan minit. So kilometer per jam. So masa mesti ada jam sahaja. Okey, minit pun kena tukar jadi jam. So daripada itu laju purata adalah sama dengan 10.77. Sambung lagi dengan contoh 6. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 8.25 pagi dan tiba di Perai pada jam 1.45 tengah hari. Jika jumlah jarak yang dilaluinya ialah 354 km, hitung laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Okey, sama juga. Tengok jarak yang diperlukan, hitung masa yang diambil dan gunakan formula laju purata, masukkan dalam formula laju purata dan kamu akan dapat laju purata bas tersebut adalah 66.42 km per jam. Okey, contoh 7. Had laju kebangsaan di Jalan Persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit meter per saat dan juga kilometer per minit. Okey, kali ini kita lihat kepada cara untuk mengubah unit. Sebenarnya pelajar sudah pun pelajari berkaitan menukar unit ini ketika tingkatan 1. Okey, macam mana nak tukar? Tajuk apa? Tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Okey, kerana apa? Laju ni tadi sebenarnya adalah kadar di antara jarak dan masa. Okey, so macam mana nak tukar? Ini boleh rujuk balik ketika tingkatan 1 ataupun kita boleh lihat pada penyelesaian diberikan. Jadi 90 km per jam sebenarnya adalah 90 km per 1 jam. Okey, dan setiap bahagian atas kita ubah. 90 km ubah kepada meter, iaitu darabkan dengan 1000 meter. Okey, daripada 1 jam ubah kepada saat dengan cara mendarabkan dengan 3600 saat. Okey, bila dah dapat unit dalam meter dan saat, barulah hitung laju purata. So dapatlah 25 meter per saat. Tukar 90 km per jam dalam kilometer per minit. Okey, tulis 90 km per jam. Okey, sebenarnya dia adalah per 1 jam. Okey, pelajar sepatutnya tahulah kalau dalam algebra
Kalau saya tulis 2x, bermaksud dia ada 2. Kalau saya tulis x saja, adakah ini kosong? Tidak dia sebenarnya adalah bukan kosong. Kalau saya tulis ini x, sebenarnya yang di sebelah kiri dia tu ada ada nombor iaitu 1, bukannya kosong. Sama juga dengan 9 km per jam. 90 km per jam. Okey. Adakah sini kosong? Tidak. Ada iaitu 1 jam. Yang ini kekal 90 km. Tapi 1 jam itu perlu didarabkan dengan 60 minit. Okey. Sebab itulah jawapan yang kita akan dapat adalah yang di bawah ni. Iaitu 1.5 km per minit. Okey. Tapi untuk contoh 7 adalah penukaran daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Bagaimana pula unit yang kecil nak ditukarkan kepada unit yang besar? Sebagai contoh adalah pada contoh 8. Okey, 120 meter per 1 saat nak ditukarkan kepada kilometer per minit. Mudah sahaja. Kalau daripada unit yang besar tukar kepada unit yang kecil, kamu kena darab. So, daripada unit yang kecil kepada unit yang besar, kita kena bahagi. So, 120 meter nak ditukarkan kepada kilometer. Kalau kilometer kepada meter, darab 1000. Kan? Kilometer ke meter, darab 1000. Meter kepada kilometer, bahagi 1000. Okey. Kepada minit. Kalau minit kepada saat, darab 60. Sebab 1 saat 60 minit. Maka daripada saat ke minit, bahagi 60. Okey, semudah itu sahaja. Cuma perlu terbalikkan. Okey, dan maka di situ dapatlah jawapannya iaitu 7.06 km per minit. Okey, so apa beza contoh 7 dan contoh 8? Contoh 7 adalah menukarkan unit daripada besar ke kecil. Contoh 8 menukarkan unit dari kecil ke besar. Perbezaan dia adalah operasi darab dan juga bahagi. Harap pelajar tidak kelirulah berkaitan dengan penukaran unit. Jadi kalau digabungkan soalan tersebut membentuk contoh 9, Carmilla telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km diikuti dengan acara renang sejauh 1500 meter dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Okay, dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi seluruh acara itu. So, keyword soalan dah diberi. Laju purata. Okay, jumlah jarak adalah 10 km tambah 1500 meter tambah 40 km. Dia ambil satu demi satu penyataan daripada soalan. Okay. Dia ambil je dulu. Dia tak ubah apa-apa. Dia baru ambil sahaja. Dan jumlah masa dikira dengan 1 jam 56 minit. Okey. Ini dapatkan daripada soalan sahaja. Belum buat apa-apa. Kepada cara kerja yang seterusnya adalah memastikan unit yang digunakan adalah mengikut kehendak soalan. Kehendak soalan adalah kilometer per jam. Jadi, untuk bahagian seterusnya, daripada kilometer ada meter ada kilometer diubahkan kepada unit yang sama sahaja iaitu semuanya ditukarkan kepada kilometer. Okey, dapat perubahan di sinilah 1500 meter ditukarkan kepada 1.5 kilometer. So itu yang kita nampak kan. Okey, dan yang kedua adalah masa. Masa diberi dalam jam dan minit dan dikendaki masa dalam jam sahaja. Okey. Jadi buat perkara yang sama, ubah unit kepada jam sahaja dan selebihnya selesaikan, maka kita akan dapat jawapannya adalah 26.68 km per jam.
Okey, contoh 10 dia kena rujuk pada graf. Okey, Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Baik. Jadi walaupun kita nampak graf begini, sebenarnya trik dia adalah bukan rujuk pada graf, tapi trik dia adalah rujuk pada paksi. Okey, kerana paksi tersebut telah menunjukkan jumlah jarak. Okey, manakala paksi X juga telah menunjukkan jumlah masa. Okey, tak perlu nak hitung ini berapa, ini berapa, ini berapa. Okey, sebaliknya rujuk pada paksi sahaja. Dah boleh nampak bahawa jumlah jarak adalah 203 km, jumlah masa adalah 5 jam. Okey, dan selalunya kecuaian dia adalah pelajar nampak ini sebagai waktu rehat. Apa yang dia buat adalah ini rehat selama 1 jam. So, pelajar tulis jumlah masa adalah bersamaan dengan 4 jam. So, ini salah. Waktu rehat juga dikira dalam jumlah masa. Okey. So, itu adalah berkaitan dengan 3 perkara yang telah diterangkan, iaitu laju, iaitu jarak bahagi masa, laju seragam dan laju tak seragam, dan yang ketiga adalah purata laju ataupun laju purata. Okey, soalan menyelesaikan masalah adalah gabungan bagi kesemua 3 konsep tersebut. Jadi kita boleh terus lihat kepada jom cuba 9.1. Okey, nombor 1, padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberikan. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Untuk jom cuba 9.1, soalan minta berkaitan dengan masa. So, minta masa. So, masa sama dengan jarak bahagi laju. Baik. So, padankan masa yang betul bagi jarak dan laju yang diberikan. So, kita akan gunakan jarak bahagi laju. So, untuk soalan 1, jarak adalah 150. Okey. Manakala laju adalah 44.1. So, maka kita akan dapat 3 jam berapa minit tu. Okey. Tapi nampaklah dekat sini yang ada 3 jam satu tempat tu saja. So, jawapan dia adalah 3 jam 24 minit. Okey, ataupun kalau nak ubah dalam bentuk minit, kenalah darabkan dengan 60. Okey. So, itu adalah untuk yang pertama. Yang kedua, sekiranya jarak sama dengan 90 km. Okey, laju adalah 120 km per jam. Okey, maka masa yang diambil adalah 0.75 jam. Di mana 0.75 jam itu kalau darabkan dengan 60 adalah sama dengan 45 minit. So, ini. Okey, yang ketiga inilah. Okey, kita boleh semak. 500 meter bahagi dengan 125 meter per saat. So, kita akan dapat 4 saat. Okey, maka betul lah yang padanan yang ketiga. Okey, nombor 2. Berdasarkan gambar rajah berikut, hitung jarak yang dilalui bagi setiap situasi yang diberikan. Okey, so sekarang nak cari jarak. So, jarak adalah sama dengan laju darab masa. Okey, maka pada kalkulator, laju darab masa, maka 80 darabkan dengan 1/2. Okey, so kita dapat 120. Lihat pada soalan, berkaitan dengan kilometer, jam. Okey, jam boleh potong, bermaksud jawapannya adalah 120 kilometer.
Okey. Untuk soalan B, jarak sama dengan laju darab masa. Kenapa saya tak tulis unit? Sebab saya tengok unit dia dah sama. Okey, so jarak memang dah tahu mesti dalam kilometer. Jadi 343 darabkan dengan 4.5. Okey, maka jawapan dia adalah sama dengan 1543.5 kilometer. Okey, untuk soalan C, okey, jarak adalah 16.5. Apakah unit bagi jarak? Lihat pada soalan, iaitu meter. Okey, soalan D. Soalan D ada sedikit perbezaan. Di mana laju adalah kilometer per jam. Masa adalah 2 jam 40 minit. Jadi kita tak boleh terus tekan. Sebaliknya, kita kena ubah dahulu masa dalam unit jam sahaja. Okey, masa keluar dalam unit jam sahaja. Jadi 40 minit bahagi dengan 60, so adalah 2/3 jam ataupun 0.67. Okey, jadi jarak sama dengan laju darabkan masa dalam jam sahaja, iaitu 2.67. Okey, jadi jawapan dia adalah jarak adalah sama dengan 667.5 kilometer. Ada juga pelajar yang mengubahkan masa dalam jam dan minit ini kepada pecahan. Okey, di mana tadi 40 minit tu sebenarnya adalah ini kan 2/3 jam. So ada pelajar yang buat begini. 250 darabkan dengan 2/3 jam. Dan apa yang dia akan dapat adalah 666.67. Okey, saya bagi satu lagi contoh lah. Jadi kalau ada pelajar yang jawab seperti itu, dia dapat lain sikit. Soalannya, yang mana betul? Jawapan dia adalah dua-dua pun betul. Yang mana tepat adalah yang ini. So, nasihat, sekiranya masa itu ditukar kepada jam, kamu dapat perpuluhan panjang-panjang, ambil yang pecahan. Sebab pecahan akan membawa jawapan yang lebih tepat. Baik. So, itu adalah untuk soalan nombor 2. Okey, nombor 3. Atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Rizwan Muhammad Puzi mencatat masa terpantas dalam acara 100 meter di Sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, iaitu 12.07 saat. Hitung laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, laju adalah sama dengan jarak 100 meter bahagi masa 12.07 saat. Jadi kelajuan Muhammad Rizwan adalah 8.285 meter per saat. Okey, soalan nombor 4. Jarak dari Tanjung Malim ke Muar ialah 272 km. Sebuah bas bertolak dari Tanjung Malim pada jam 8.30 pagi. Purata laju bas itu ialah 80 km per jam. Pukul berapakah dalam sistem 24 jam bas itu tiba di Muar? Okey, so laju purata adalah sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So dah diberi purata laju iaitu 80 km per jam. Okey, jumlah jarak pun dah diberi iaitu 272 km. Okey, cuma jumlah masa je belum bagi.
Baik, di sini kita boleh hitung jumlah masa. Jumlah masa adalah sama dengan 272 km bahagi dengan 80 km per jam. Maka jumlah masa adalah sama dengan 3.4 jam. Okey, next bahagian. 3.4 jam sebenarnya adalah sama dengan 3 jam 0.4 darab 60 minit, iaitu 3 jam 24 minit. Betul? Dan selalunya untuk sistem 24 jam, untuk masa kita boleh buat dalam bentuk lazim. Jadi sekiranya bertolak daripada 8.30, kan bentuk lazim dia macam ni kan. Ni jam, minit. Okey, dan masa yang diambil adalah 3 jam 24 minit. So apa yang kita akan dapat adalah 11.54. Jadi pukul berapakah bas itu tiba? Bas tiba di Muar pada jam 11.54. So itu adalah untuk soalan nombor 4. Okey, nombor 5. Tukar unit laju di bawah dengan unit yang dinyatakan. Okey, so ingat tadi daripada unit yang besar ke unit yang kecil kita akan darab. Daripada unit yang kecil kepada unit yang besar kita akan bahagi. So A, 50 km per 1 jam nak ditukarkan kepada meter dan minit. So kilometer kepada meter adalah yang kecil. Bermaksud 50 darabkan dengan 1000 meter. 1 jam kepada minit, kepada unit yang lebih kecil, 1 kali 60 minit. So apa yang kita akan dapat? 833 1/3 meter per minit. Seterusnya, meter per saat kepada kilometer per jam. Unit yang kecil kepada unit yang besar. Okey. So 0.8 meter per 1 saat adalah sama dengan 0.8 meter tukar kepada kilometer bahagi 1000 kilometer. 1 saat tukar kepada jam, 1 bahagi 3600 saat. So dia jadilah jam. Okey. Dapatlah 2.88 kilometer per jam. C, kilometer per jam kepada kilometer per minit. 110 kilometer per 1 jam. Untuk jarak masih lagi yang kekal, kilometer ke kilometer, so salin balik sahaja. Yang bawah 1 jam kepada minit. Daripada unit yang besar kepada unit yang kecil, so kenalah darab. Darab 60 minit. Okey, yang ni agak mudah lah. Okey, katalah saya nak tulis dalam perpuluhan, tak ada masalah. 1.83 km per minit. Okey, so ini adalah bagi soalan nombor 5. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Umar memandu teksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya. Dia singgah di Tapah untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanannya ke Kuala Lumpur. Dia memandu dari Ipoh ke Tapah dengan purata laju 100 km per jam dengan jarak 60 km. Diberi laju purata teksinya dari Ipoh ke Kuala Lumpur ialah 110 km per jam dengan jarak
220 km. Hitung laju purata teksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Okey. So, apa yang kita lihat dekat sini adalah laju purata. So, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, laju purata kalau lihat dekat situ ada dua kan? Iaitu 100 km dengan jarak 60. Satu lagi adalah 110 km dengan jarak 220. So, kalau kata nak hitung laju purata, macam mana kita nak buat? Dapatkan jumlah masa yang pertama, dapatkan jumlah masa yang kedua. Kemudian gunakan sekali lagi. Kita tak boleh buat macam purata yang kamu belajar masa sekolah rendah, iaitu 100 tambah 110 bahagi 2. Bukan begitu. Sebaliknya, kita kena gunakan rumus yang diberikan. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak kita tahu. Okey, jumlah jarak ini tambah ni je. Tapi jumlah masa yang kita tidak tahu. So, kita kena dapatkan jumlah masa dahulu. Okey, saya mulakan. Okey, yang pertama, jumlah masa Ipoh ke Tapah adalah sama dengan jarak bahagi laju. Okey. So, kita akan dapat 0.6 jam. Okey, jumlah masa seterusnya. Jumlah masa Ipoh ke KL adalah 220 km per 110 km per jam. So, dapatlah 2 jam. Baik. Sekarang kita dah ada jumlah masa Ipoh ke Tapah, Ipoh ke KL. Sekarang dia nak daripada Tapah ke KL. Laju purata Tapah ke KL adalah sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak adalah sama dengan 220 tolak 60 km. Kenapa tolak? Sebab Ipoh ke KL. Ipoh, Tapah, KL. Ipoh ke Tapah 60 km. Ipoh ke KL 220. So, Tapah ke KL kena tolak lah. 220 tolak 60. Okey, jumlah masa daripada Tapah ke KL 2 jam tolak 0.6 jam. 2 tolak 0.6 jam. So, 114.29. Jadi, inilah laju purata dari Tapah ke KL. So, daripada Tapah ke KL, apa unit dia ni? Laju purata kilometer per jam. Baik. So, itulah laju purata dari Tapah ke KL. Okey, nombor 7. Larian seekor harimau bintang boleh mencecah kelajuan 25.9 meter per saat. Terutama apabila mengejar mangsanya. Nyata kelajuan itu dalam unit kilometer per jam. Okey, yang ini hanyalah soalan untuk menukar unit. So, 25.9 meter per saat bermaksud per 1 saat adalah sama dengan meter kepada kilometer. Okay, unit yang kecil kepada unit yang besar kita kena bahagi 1000. Sebab 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okay, dan saat kepada jam. Okay, masih lagi daripada unit kecil kepada unit yang besar kita kena bahagi. Dan 1 jam adalah 3600 saat. So, maka apa yang kita akan dapat adalah okay. So, apa jawapan dia? 93.24 km per jam. Okay, jadi ini adalah penyelesaian bagi jom cuba 7.1. Diharapkan penyelesaian ini dapat membantu pelajar dalam memahami konsep laju.
Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.